Hai, Assalamualaikum. Sebelum kita teruskan untuk latihan kamu hari ini, apa kata kita ulang kaji dahulu tentang bagaimana nak kenal ciri-ciri pantun, sebelum kamu nak menjawab soalan yang berikutnya ni. Ciri-ciri pantun yang biasa kita dengar ialah dia rima dia ABAB. Apa tu rima ABAB? Dia peringkat yang lebih tinggi. Tapi tu yang cikgu beritahu tadi tu sebagai pengayaan kepada kamu. Tapi apa yang kamu kena faham hari ini ialah yang mudah bagi kamu untuk faham. Kalau pantun tu ciri dia kamu tengok pada suku kata terakhir di belakang ni. Kita tengok ciri dia. Yang pertama, suku kata akhir ni kat belakang dia bunyi apa? Cuba baca. Apa? Betul, bunyi dia ru. Kita tengok suku kata akhir yang kedua. Kalau meru ni tadi ada dua suku kata. Meru. Kita tengok yang ru tu, yang belakang tu sahaja. Cuba kamu baca perkataan yang seterusnya. Yang seterusnya ni, dilihat. Ada 3 suku kata. Dilihat. Kalau suku kata akhirnya ialah apa? Ya, betul. Hat. Kita perhatikan dulu suku kata akhir bagi setiap baris. Yang ketiga, kita tengok pula perkataan yang terakhir ni. Apa suku kata dia? Ada berapa? Cuba kita baca. Guru. Ada berapa? Ada 2 suku kata. Gu dan ru. Tapi apa yang kita nak ialah suku kata yang terakhir. Suku kata yang terakhir sekali ialah ru. Dan yang terakhir sekali kita tengok perkataan rehat. Ada berapa suku kata? Betul. Ada 2 suku kata, iaitu rehat. Ada rehat. Sekarang kita tengok pada suku kata yang akhir, iaitu hat. Kalau kamu nak tahu, inilah ciri pantun. Kita tengok. Kalau kita nak tahu benda tu sajak ke, syair ke, pantun ke, jadi kita tengok pada bahagian belakang ni. Kita tengok pada suku kata yang cikgu dah ajarkan tadi. Kalau kita tengok di sini, baris yang pertama, suku kata akhir dia berbunyi ru. Yang kedua, suku kata akhirnya berbunyi hat. H-A-T, hat. Dan yang ketiga, suku kata akhirnya berbunyi ru. Dan yang keempat, suku kata akhirnya juga berbunyi hat. Kalau kamu tengok di sini, dia berselang-seli. Ru, hat, ru, hat. Dia berselang-seli. Jadi andai kata jika satu-satu pantun tu dia suruh kamu cari jawapan untuk baris kedua. Baris kedua ni macam mana nak cari? Mudah sahaja. Tips dia, kita tengok pada bahagian belakang sini, suku kata yang akhir. Kalau baris pertama ru, baris ketiga pun mesti dekat belakang dia bunyi ru juga. Kalau baris kedua hat macam yang ini, baris yang belakang pun mesti bunyi hat. Jadi kalau diberi pilihan jawapan, kita carilah yang sama. Sama. Maksudnya kalau sini ru, kita cari ru. Jika jawapan dekat sini tak ada, jadi kita carilah dekat pilihan jawapan tu yang kat belakangnya ada ru macam ni. Jadi di sini yang cikgu kata tadi rima akhir. Rima akhir ABAB yang cikgu bagi tahu. Itu yang orang besar dah belajar. Yang murid darjah 4, 5, 6 tadi dia akan belajar. Untuk kamu yang mudah saja, jadi cikgu bagi tahu ialah rima pantun ni bunyi dia berselang-seli macam ni. Ruhat, ruhat.
Kalau kata contoh pantun lain yang kat belakang dia sa bunyinya. Kalau sa, dekat nombor 3 pun mesti bunyi sa. Okey. Kalau dekat nombor 2 bunyi man, dekat nombor 4 ni pun mesti kat belakang dia bunyi man. Itulah cara kita nak kenal. Okey, nak kenal pantun dan nak tahu isi jawapan bagi soalan. Kalau ditanya tentang nak isikan baris pantun yang tertinggal. Jadi ada kaitan dengan latihan yang akan kamu buat sebentar nanti. Okey. Jadi kamu tengok di sini. Okey, sekarang cikgu rasa kamu pun dah faham tentang rima akhir ni. Kena faham ciri-ciri pantun. Okey, kita tengok. Okey, yang seterusnya pantun ni dia ada, yang ini kita panggil dia pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat ni dia ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Ini kita panggil dia pantun 4 kerat sebab ada juga pantun yang hanya 2 kerat, iaitu ada 2 baris je. Baris pertama, baris kedua. Okey, dan pantun ni kalau kita nak faham dia ada pembayang dan juga maksud. Biasanya separuh lah. Kalau ayat baris dia ada 4, jadi 2 baris pertama ni dia punya pembayang, 2 baris yang kedua ni maksud dia. Jadi kalau kita nak faham sesuatu pantun tu, kita kena fahami 2 baris yang terakhir ni. Kalau untuk baris untuk pantun 4 kerat. Okey, kita fahami 2 baris ni. Okey, yang ni kita tak perlu nak terangkan maksud dia kalau dalam nak terangkan maksud pantun. Sebab ni hanyalah pembayang. Pembayang ni dia macam kias-kias, dia nak bagi tahu apa yang dia nak cakap sebenarnya. Jadi bahasa Melayu tu luas, jadi dia gunakan pembayang, dia berkias nak bercakap. Sebenarnya yang dia nak bagi tahu kita ialah yang 2 baris di bawah ni. Ini yang kita nak terangkan dalam maksud pantun kita sekejap lagi. Okey, yang ni kita tak perlu terangkan. Yang pertama, yang kedua. Kita perlu terangkan 2 yang ni sahaja. Apa yang dimaksudkan? Aimi bertugas membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Apa maksud dia? Okeylah, cikgu harap kamu dah faham lah ciri pantun tadi kan? Okey, dia ada pembayang dan juga ada maksud dia. Maksudnya, jadi kita nak terangkan sekarang ni, kita nak kena faham bahagian maksudnya. Yang pembayang ni kita tak perlu nak terangkan. Okey? Sebab tu hanyalah sebagai kias sahaja untuk beritahu maksud ni. Okey, apa sebenarnya yang dia nak sampaikan pada kamu. Okey, kita tengok apa maksud pantun ni. Okey, Aimi bertugas membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Baiklah, kita tengok jawapan dia. Okey, mencari unggas di hutan Meru, penuh berliku jalan lihat ni kan. Okey, kita tengok maksud dia. Maksud dia, Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Jadi kita tak tulis semua ayatnya ni. Okey, kita ambil ataupun kita buat kesimpulan bahawa Aimi ni dia bantu guru, Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Okey. Jadi kamu boleh ikut cikgu untuk baca ayat ni ya. Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Inilah maksud dia. Maksud 2 baris yang di bawah ni sahaja ya. Okey, ni maksud dia. Okey, sekarang kita teruskan pada latihan kamu. Jadi cikgu harap
ulang kaji tadi dapat membantu kamu untuk tengok ataupun untuk cari jawapan bagi soalan-soalan yang cikgu akan tanyakan nanti. Okey, kita tengok ya. Baiklah kawan-kawan, jom kita jawab soalan kuis. Sebelum buat latihan, mari kita tengok soalan-soalan kuis. Baiklah, kita ke soalan kuis. Kamu kena pilih jawapan yang betul bagi mengisi pantun berikut. Pantun ni tak lengkap, jadi kena isi jawapan yang betul. Okey, nanti kita tandakan, kita pilih mana jawapan yang betul. Okey, sebelum tu kita baca dahulu. Pakai baju warna biru, pergi ke sekolah, tidaklah jemu. Murid sentiasa hormatkan guru. Apa jawapan sambungan di sini? Kalau tadi masih ingat, Cikgu Nana dah terangkan bahawa rima akhir bagi pantun mestilah berselang-seli bunyi dia. Okey, kalau sini ru, sini mu. Okey, sini baliklah bunyi ru. Ru, mu, ru. Dan di sini mesti bunyi apa dekat akhir dia? Ada yang sebut tu. Bunyi dia mu. Okey. Jadi nak kena cari dia apa di bawah ni Kita cari jawapan. Adakah kerana guru banyak berjasa ataupun kerana guru pembekal ilmu? Kalau masih ingat tentang rima akhir tadi ataupun bunyi suku kata akhir tadi, mesti tahu mana jawapan dia. Okey? Ada yang dah senyum-senyum tu sebab dia dah tahu jawapan. Bagus betul. Tak apalah, mari kita cek ya. Ataupun kita semak balik apa jawapan yang sepatutnya. Kerana guru banyak berjasa. Tu salah lah sebab bunyinya sa. Okey, sepatutnya sini ru, mu, ru. Sini mesti bunyi mu, mu, mu. Ini sa, sa. Dah tentulah salah dan jawapannya mestilah yang ini, mu. Okey, bunyi dia sama. Okey, jadi dia akan bunyi ru, mu kat belakang ni. Dia berselang-seli bunyi dia. Ni untuk pantun. Okey, syabas bagi yang dah teka dengan betul tadi. Baik, sekarang kita tengok soalan kedua. Agak-agak apa pula jawapan untuk pantun ni ya? Jom kita baca dahulu. Jalan-jalan ke kota setar, jangan lupa beli sukun. Apa jawapan dia? Sebab akhirnya akan bunyi mestilah belajar dengan tekun. Jadi apa jawapan di sini? Kalau masih ingat formula tadi atau tips yang Cikgu Nana dah ajarkan, mesti tahu jawapan di bawah ni. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau mahu menjadi pintar, ataupun pilihan mana? Lagi satu, kalau mahu menjadi bijak. Yang mana satu jawapan dia? Ada yang dah sebut tu. Okey, bagus. Dia kata mestilah kat belakang dia bunyi tar. Sebab yang pertama ni suku akhir dia bunyi tar. Okey, suku kata akhir dia bunyi tar. Yang kedua bunyi kun. Yang ketiga mestilah bunyi tar. Yang mana yang bunyi tar? Yang pertama ni bunyi tar. Yang kedua ni bunyi jak. Kanlah jak ni bukan sebab kita nak cari tar kat sini. Okey. Dia akan jadi tar, kun, tar, kun. Okey. Bagus. Siapa yang jawab tadi tu? Senyum-senyum pula ya. Okey, kita tengok di sini. Jawapan yang pertama. Okey. Betul. Dan yang kedua ni salah. Sebab bunyi apa tu? Bunyi suku kata akhir dia jak. Okey, salah sebab kita nak cari tar. Mesti tar dia selang. Tar kun mesti sini tar balik. Okeylah, cikgu rasa kamu semua mesti dah bersedia untuk jawab. Okey. Soalan-soalan yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Baiklah kawan-kawan,
Jom buat latihan. Dah sedia? Baiklah. Okey, kita sambung lagi. Kali ini bersama saya pula. Okey, kita tengok soalan 1. Kena lengkapkan pantun, kemudian lafazkan. Okey, nanti dah lengkapkan pantun, bolehlah lafazkan. Okey, minta mak ayah ke, abang kakak ke dengar, betul tak tidak? Sebab tadi dah banyak belajar dengan saya, dengan Didi, dengan Cikgu Nana. Okey, harap kawan-kawan semua dah hebat berpantun ya. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, ingat tahu nanti dah siap semua soalan, kawan-kawan baca balik dan lafazkan. Okey, minta ibu, ayah ataupun siapa saja yang dekat rumah tu, yang lebih dewasa dari kamu untuk semak bacaan kamu ataupun semak sama ada lafaz pantun kamu tu betul atau tidak. Okey, kita tengok. Ni antara jawapan yang disediakan kalau kamu perhatikan pada buku aktiviti kamu. Okey, untuk disiapkan. Okey, tengok pada pantun dia. Terang cahaya sinar suria, bunga kebangsaan, bunga raya. Rajin usaha, tidak sia-sia. Mana jawapan dia? Okey, cari ya dekat sini, sama ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat. Kalau ikut yang Cikgu Nana ajar tadi apa? Berdasarkan bunyi akhir dia atau suku kata akhir dia. Apa dia? Ria, raya, sia. Mana? Ya bunyi dia. Yang mana satu? Okey, mesti bunyi dia ya di belakang. Yang mana ada ya? Ni sa, ni pu, ni dah, ni ya. Okey, dah jumpa jawapan dia ya. Kita lengkapkan. Jadi, panduan peniaga untuk berjaya. Okey, di sini dah jumpa jawapannya. Okey, saya harap kawan-kawan dapat siapkan yang seterusnya. Tapi sebelum tu kita baca dululah sama-sama. Nanti kawan-kawan lengkapkanlah. Ini dia pantun dia yang soalan kedua. Jom ikut Lisa baca. Hari Sabtu hidang juadah, menu sihat, jadilah pandai. Lepas tu akhirnya, mintalah nasihat, sahabat handai. Okey, harap kawan-kawan dah dapat cari jawapan ni. Okey, yang telah disediakan. Baik, seterusnya pantun yang ketiga. Pilihan jawapan. Baik, kita tengok pantunnya. Okey, ikan pari dalam raga, dimasak kari, ikan kerapu. Rajinlah cari, ilmu berniaga. Kawan-kawan lengkapkan ya. Apa jawapan lagi satu ni? Kita tengok soalan yang keempat. Kita tengok soalan dia. Waktu pagi riuh si angsa, hendak dikejar terus berlalu. Lepas tu isikan, teman ajar usaha selalu. Okey. Itulah dia pantun-pantun dia hari ini. Okeylah. Okey, semoga kita akan jumpa lagi kawan-kawan. Okey, jumpa saya, jumpa Didi. Okey, jumpa Cikgu Nana, Cikgu Zana nanti. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Macam mana hari ni belajar dengan kawan-kawan kamu? Dengan Cikgu Nana, belajar dengan Didi, belajar dengan Lisa. Cikgu harap hari ni kamu semua dapat belajar, okey, untuk melafazkan pantun ya. Bagus, sebab pantun ni salah satu ciri, okey, dalam bahasa Melayu yang mana kita kena belajar dan kita kena ambil tahu. Okey.
Ni perkara yang kita kena belajar lah. Kalau dah belajar bahasa Melayu, mesti kena tahu membaca pantun macam mana nak lafazkan dia. Selamat belajar dan jumpa lagi. Bagi yang belum subscribe channel cikgu tu, jangan lupa subscribe. Okey, bagi cikgu motivasi untuk terus dapatkan ilmu-ilmu yang baru, terus perbanyakkan lagi video-video pendidikan untuk pembelajaran kamu. Jumpa lagi. Bye-bye.